Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan cikgu sekali lagi, Cikgu Nur Nadia binti Tukiman, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Kelapa Sawit Kulai Johor. Baiklah murid-murid sekalian, perkongsian cikgu pada hari ini bertajuk Kecelaruan Bipolar. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kecelaruan bipolar. Baik murid-murid sekalian, kecelaruan bipolar yang juga dikenali sebagai penyakit manik depresif adalah kecelaruan otak yang menyebabkan perubahan yang luar biasa terhadap mood, tenaga, tahap aktiviti dan keupayaan menjalankan tugas harian. Tempoh mania adalah ketika mood tinggi, sementara tempoh kemurungan adalah ketika mood rendah. Perubahan mood mungkin menjadi bercampur-campur, jadi seseorang yang menghidapi kecelaruan bipolar mungkin berasa gembira dan tertekan pada masa yang sama. Tidak ada satu sebab yang boleh dikaitkan dengan kecelaruan bipolar, tetapi terdapat beberapa faktor yang digabungkan untuk membawa kepada penyakit mental tertentu. Kalau kita lihat kat sini hampir 80% ataupun dianggarkan 80% kemungkinan untuk kecelaruan bipolar diwarisi melalui keturunan. Okey, kelaziman kecelaruan bipolar. Apa yang dianggap lebih serius ialah kecelaruan bipolar merupakan antara 10 kecelaruan paling tinggi pada usia dewasa di seluruh dunia dan menjejaskan kira-kira 60 juta orang di seluruh dunia. Ini adalah berdasarkan data daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi, secara keseluruhannya, apa yang dimaksudkan dengan kecelaruan bipolar adalah satu penyakit psikiatri yang serius yang boleh memberi kesan terhadap mood, pemikiran, tingkah laku dan kemampuan untuk berfungsi. Jadi individu dengan bipolar boleh berubah dengan cepat dan secara ekstrim daripada perasaan sedih, keletihan dan berputus asa kepada bahagia dan bertenaga. Okey, so cikgu harap semua murid faham apa yang dimaksudkan dengan kecelaruan bipolar. Baik, seterusnya kita tengok apa penyebab biasa kecelaruan bipolar. Kecelaruan bipolar tidak berlaku disebabkan oleh punca tunggal tetapi dengan interaksi pelbagai faktor. Okey, beberapa faktor ini adalah termasuk, mari kita lihat faktor yang pertama, faktor genetik. Kajian menunjukkan bahawa kecelaruan bipolar lebih cenderung berlaku pada seseorang yang ahli keluarganya mengalami masalah yang sama. Ini bermaksud mewarisilah. Diwarisi seperti yang cikgu cakap tadi, 80% kan? Hampir 80% penyakit kecelaruan bipolar diwarisi. Okey, seterusnya, masalah hormon. Ketidakseimbangan hormon juga boleh mencetuskan berlakunya kecelaruan bipolar kerana hormon banyak mempengaruhi perasaan anda. Alright, seterusnya, ketidakseimbangan kimia otak. Neurotransmitter atau ketidakseimbangan bahan kimia dalam otak memainkan peranan penting dalam kebanyakan kecelaruan mood, termasuk kecelaruan bipolar. Dan yang terakhir sekali, faktor persekitaran, yang mana peristiwa yang menimbulkan tekanan atau trauma seperti penderaan dan kehilangan besar juga boleh menyebabkan kemunculan kecelaruan bipolar ini. So, ini adalah antara 4 faktor biasalah, penyebab biasa berlakunya kecelaruan bipolar. Jadi, bagaimana kita nak membantu seseorang yang mengalami kecelaruan bipolar ini? Mari kita lihat antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan untuk membantu mereka yang sedang mengalami kecelaruan bipolar. Yang pertama, rawatan jangka panjang berterusan dapat membantu mengawal gejala-gejala ini. Jadi, dapatkan rawatan awal. Seek for help. Dapatkan bantuan. Yang kedua, gabungan ubat, terapi, gaya hidup sihat dan sokongan membantu kebanyakan orang kembali kepada kehidupan yang produktif dan bermakna. Yang ketiga, kesabaran, kasih sayang dan sokongan dapat memberi perbezaan yang nyata dalam rawatan dan pemulihan mereka yang mengalami kecelaruan bipolar. Okey, dan seterusnya, penjaga boleh membantu dengan mempelajari
sebanyak mungkin tentang penyakit mental ini yang menawarkan harapan dan dorongan, mengenal pasti gejala dan menjadi rakan kongsi dalam rawatan yang dilalui oleh mereka yang mengalami kecelaruan bipolar inilah. Okey, seterusnya memantau carta hidup, life chart kan. Menulis carta hidup yang merekodkan gejala mood, rawatan, corak tidur dan peristiwa hidup setiap hari dapat membantu seseorang memantau dan merawat kecelaruan bipolar dengan cara paling berkesan. Jadi, bagaimana kita nak membantu seseorang yang mengalami kecelaruan bipolar? Sokongan. Benda ini paling penting lah, sokongan. Okay? Kita faham apa yang berlaku kepada mereka, kita kena pasti gejala mereka, kita memberikan harapan. Okay? Selain daripada kita mendapatkan rawatan untuk mereka. Jadi, ini adalah secara ringkas apa yang dimasukkan dengan kecelaruan bipolar, faktor-faktor dan juga bagaimana kita nak bantu mereka yang mengalami situasi ini. So, cikgu harap semua murid faham secara ringkas apa itu kecelaruan bipolar. Jadi itu saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang.